Okey, kembali semula bersama dengan saya Naisha. Seperti yang dijanjikan sebelum ini, saya akan bersama dengan seseorang yang sangat istimewa antara bakat yang dimiliki oleh Malaysia, iaitu siapa lagi kalau bukan Khairul Ida Hampawi. Hai Khairul, apa khabar? Hai, khabar baik. Saya boleh panggil Kip je lah Kip. Ke nak panggil K.O. je? Kip. Okey, Kip. Okey, Kip. Pertama kali terima kasih sebab sudi datang ke studio kami walaupun Kip busy. Baru je habis MSBK minggu lalu dan sebelum tu pergi ke Suzuka Yawa dengan Azlan Shah, dengan Zakwan Zaidi kan. So macam mana perlumbaan di Suzuka Yawa tu? Bagi saya itu adalah pengalaman yang sangat mana bagi saya lah sebab first time saya join sejam atas motor berganti-ganti dengan rider yang lain, sangat bermakna lah pengalaman tu. Nak tanya jugalah, bagaimana sebenarnya Kip bermula dalam karier motosikal ni? Saya start pun umur saya masih 13 tahun. 13 tahun saya start training, ayah saya sediakan motor dan saya sangat terharu lah apa yang saya impikan masa saya budak dan akhirnya berjaya jugalah dapat race dekat Capri dan menyertai banyak perlumbaan lah. Dan akhirnya Kip berjaya mencipta nama dalam sukan pemotoran kan pada tahun 2012. Perlumbaan One Make, masa tu race Honda, kejap je rasa tu kan masa tu kan. Tapi terlebih dahulu Kip, sebelum kita sambung bual pasal tu, kita nak layan dulu VT yang disediakan ni. Dilepaskan, hampir-hampir terbabas. Ada pula yang terjatuh di belakang sana. Pecutan yang cuba dilakukan, pelumba-pelumba baru, pelumba-pelumba muda yang cuba diasah bakat, memberi laluan kepada Khairul Ida Hampawi untuk terus ke gaisan penamat. Selaku juara, dah pun dilepaskan 16 pelumba. Khalis Amirul Mukmin berada di tempat yang pertama, sementara itu dikejar oleh Khairul Ida Hampawi. Semakin menunjukkan kematangan, semakin menunjukkan peningkatan menuju ke gaisan penamat. Dia bersyukur dengan kemenangan. Mereka dilepaskan, siapa lebih dulu, Khairul Ida Hampawi ataupun Akid, tetapi dari sebelah dalam pula Khairul Ida Hampawi kembali mendapatkan tempatnya. Khairul Ida Hampawi terus menuju ke gaisan penamat selaku juara dan dilepaskan sekarang ini. Kelompok kedua agak bersaing sesama dari sebelah dalam. Kita perhatikan Khairul Ida Hampawi cuba mengasar di sebelah dua tetapi kembali tempatnya diambil, memberikan laluan kepada Khairul Ida Hampawi. Itu dia Kip. Kita boleh dengar pengulas sebut nama Kip masa tu kan. Siapa sangka Kip sekarang ni antara pelumba yang terbaik Malaysia ada. Jadi Kip, ceritakan sikit lah keadaan dia macam mana. First masuk dalam sukan pemotoran yang orang fikir senang kan, mudah kan. Pada tahun 2011 tu lah, saya race saya rasa 3 round nak habis kot. Sebab umur saya tak cukup time tu. First saya race dekat Padang Kota, tak silap saya, dekat Penang. Dan sangat beza lah bila saya training dekat Datuk Sagor tu. Lepas tu bila masuk alamak, pagar, airbag semua. Rasa macam takut juga lah tengok airbag, pagar kan. Tapi bila dah lama-lama tu dah biasa lah. First nampak pagar tu, apa dalam kepala Kip fikir? Saya fikir airbag tu. Kalau jatuh masuk bawah airbag tu macam mana kan? Mesti lemas. Itu yang saya fikir masa first kali saya race dekat Capri lah. Lepas tu tahun 2013 Kip full time bawa kategori Wira bersama dengan pasukan YAM. Lepas tu nama Khairul Ida Hampawi semakin dikenali dan champion pada tahun 2014 tu kan. Itulah tahun pertama pasukan YAM champion dan juga Khairul Ida Hampawi. Tapi sebelum kita nak dengar cerita lebih lanjut, ada lagi satu VT untuk Kip. Dan mereka bermula sekarang. Khairul Ida Hampawi memang terus memecut dan meninggalkan 2-3 pelumba. Bagaimana Khairul Ida Hampawi sangat selesa berada di hadapan. Ya, telah pun sampai Khairul Ida Hampawi untuk menangi perlumbaan. Dan mereka bermula sekarang. Jauh 28. Tinggalkan pelumba tempat yang kedua. Khairul Ida Hampawi menangi perlumbaan. Mereka bermula sekarang. Bagaimana beliau terus jarakkan kedudukan beliau dengan beberapa pelumba lain. Khairul Ida Hampawi telah pun 7 saat di harapan. Dia berjaya memenangi perlumbaan dan itu dia permulaan yang baik oleh Khairul Ida Hampawi. Yang pasti mereka ingin terus berada di hadapan Khairul Ida Hampawi. Dari bahagian dalam dah Khairul Ida masuk tadi. Khairul Ida Hampawi terjatuh. Mereka bermula sekarang. Khairul Ida Hampawi bermula dengan baik. Hampir berlaga tadi dengan Khairul Ida Hampawi di selekoh. Bagaimana dia berjaya untuk merampas kedudukan. Itu dia sampai ke gaisan penamat. Kegembiraan di kalangan warga-warga atau kru pasukan Kozi YAM Honda Racing merayakan kejayaan dan kemenangan
Khairul Idham Pawi juara bagi tahun 2014. Itu dia juara Wira tahun 2014. Senyum je Kip tengok kan, zaman-zaman tu kan kecil je kan. Tu ingat tak momen-momen masa tu? Masa saya champion tu memang saya sangat happy lah sebab apa yang saya impikan masa budak dulu sebelum race, memang saya impikan untuk champion daripada mana kategori yang saya race lah. Dan alhamdulillah pada tahun tu saya champion dekat Wira. Tahun tu memang plan untuk champion ke? Masa tahun 2013 tu bagi saya tahun untuk belajar sebab first time saya masuk daripada tim YAM, sebelum tu daripada tim sendiri, dan 2014 tu memang saya target untuk champion lah pada tahun tu. Tapi saya tertanya juga waktu tu kan, pasukan AFB pun bagi saingan yang sangat hebat kepada Kip waktu tu. Masa tu ada rasa macam rakan sepasukan kena bantu saya. Ada tak masa tu? Ke Kip bekerja seorang diri masa tu? Memang ada lah teammate saya. Saya rasa Harid, tak silap saya, bantu saya untuk bersaing dengan tim AFB lah time tu. Tapi inilah jadi pemangkin semangat Kip untuk terus mencipta nama, sebab Kip bukan saja bergelar juara dalam kategori Wira pada tahun itu, Kip juga bergelar juara pada di kategori Asia Dream Cup kan. Jadi kita nak bercerita lebih lanjut lagi pasal Kip champion di Wira, champion di Asia. Tapi saya Nasha masih lagi bersama dengan champion dan rider yang disayangi oleh ramai rakyat Malaysia, iaitu Khairul Idham Pawi, 2 kali juara dalam kategori Moto3. Okey Kip, tadi kita dah cerita pasal Kip champion di di perlumbaan Cup Prix di kategori Wira, dan sekarang ini kita nak berceritakan tentang Kip champion di kejuaraan Asia, iaitu Asia Dream Cup pada tahun 2014. Double champion tau. Tapi sabar, jangan cakap apa-apa sebab saya banyak sediakan VT, nak Kip layan dulu. A great start from Khairul Idham Pawi. This is really impressive from Khairul Idham Pawi. I've not really seen. So now they are battling side by side. A little look over his shoulder. Oh, but Khairul Idham Pawi! Oh, he's looking at the wrong way. We are off on the Asia Dream Cup as Khairul Idham Pawi goes back into first place. Khairul Idham Pawi leads it. It's a solid start from Khairul Idham Pawi. Leads the way from Khairul Idham Pawi. His riding is very smooth, especially in the corners. Yes, he did that the last corner. Khairul Idham Pawi for the title. It's A wobble for Khairul Idham Pawi. In Asia Road Racing Championship, he is formed the overall champion of 2014 Asia Dream Cup. And we are go. Try and lead it, but Khairul Idham Pawi, a little bit of collision there. Here comes that going from the inside of Khairul Idham, taking back the first pit and The checkered flag waves for Khairul Idham Pawi. He'll see plenty more of them in the race for second. Number 1 was his bike. Number 1 is his position. Number 1 is what you can see on the podium. Itu dia, tersenyum Kip melihat zaman kegemilangan kan. Waktu tu memang nama Kip kat mana-mana orang sebut Kip, Super Kip dulu kan, Super Kip. Ni eksklusif ni, nak Kip ceritakan dengan kami semua di Cup Prix Adrenaline. Macam mana perjalanan Kip pergi ke CEV tu? First saya masuk ke Asia Dream Cup tu, saya tanya kepada bos Honda apa diorang punya plan. Diorang cakap mungkin pergi ke CEV kalau champion dekat Asia Dream Cup. 2013 tu tahun pertama saya memang agak sukar lah untuk saya fight dengan rider yang lebih pengalaman daripada saya. Dan 2014 tu saya start faham macam mana race. Yang paling penting tu last lap. Last lap tu memang penting untuk cari posisi mana untuk menang perlombaan tu lah. Pada habis race tu diorang ada test Moto3. Jadi bagi saya memang sangat happy lah sebab itu memang semua pelumba nak pergi ke Moto3, nak pergi ke next level macam tu, sampai ke MotoGP macam tu. Jadi bagi saya masa Moto3 tu memang sangat bermakna bagi saya sebab itu yang saya impikan daripada first saya start berlumba. Tak silap saya masa saya kat CV dulu 3 kali saya pernah naik podium dekat
Le Mans dengan Catalunya. Pada tahun 2016 tu, Kip menggegarkan dunia dengan kemenangan di GP Argentina masa tu, Kip. Kemudian mengulangi semula di GP Jerman, Kip digelar raja dalam hujan, Kip, masa tu. Masa first day hari Jumaat tu memang saya pun agak struggle juga, dan saya berjaya masa warm up tu, saya tempat pertama lah habis masa warm up tu. Dan pada race petang tu saya pun tak expect saya boleh menang perlombaan tu, sebab masa tu track dalam keadaan separuh basah, separuh kering. Saya try untuk buat yang terbaik lah. Sama ada saya all out, sama ada saya jatuh ataupun saya menang, itu je lah saya fikir. Selepas itu kemudian perlahan-lahan dari kacamata orang biasa, career Kip seakan struggle. Mungkin Kip boleh kongsikan apa yang Kip lalui, apa yang terjadi sebenarnya, Kip? Saya dah cakap saya nak stay setahun lagi kat Moto3 kan. Dia cakap tak ada seat apa semua untuk 2017 tu, saya terus ke Moto2 lah tahun 2017 tu. Orang kata motor tu semakin laju lah kan. Jadi ada tak pernah rasa macam give up lah bawa motor ni? Saya masa Moto2 tu masa tangan saya ampam. Masa Moto3 pun saya ada ampam juga time bila saya crash daripada berapa lap nak habis tu. Sebab bila ampam tu memang agak sukar lah saya rasa untuk fight, untuk break, dan agak risiko juga. Pada tahun 2018 tu lah saya start buat operation masa tu dekat Spain untuk hilangkan ampam time tu. Moto2 ni sebenarnya adalah motor yang paling susah untuk dibawa. Betul ke tak betul? Memang susah bagi saya sebab prototype. Dan dia punya body agak stiff berbanding dengan motor yang saya ride sekarang dekat Asia. Sebabnya kadang-kadang bila ride, bila macam over limit sikit, dia terus easy crash, jatuh macam tu kan. Kenapa Kip beralih ke pasukan lain tu, Kip? Kenapa tinggalkan pasukan lama? Kalau nak ikutkan, saya ada setahun lagi kot untuk sambung dengan tim Asia. Tapi dalam masa yang sama ada juga tim yang offer saya time tu, Petronas. Saya pun happy lah sebab Petronas daripada Malaysia juga, local punya brand. Jadi saya cuba untuk race bawa jenama Petronas lah time tu. Yang tentang kecederaan tu, Kip, Kip melalui pembedahan kan masa tu? Masa tu baru round yang ke-3 tak silap saya, dekat Jerez time tu. Saya crash dekat turn 5 time tu. Saya pun tak sedar pun masa crash tu. Saya bangun apa semua, tu saya tengok jari saya dah terkulai time tu. Situlah lama yang saya rehat tu, yang bila saya bawa balik saya agak struggle. Dalam masa yang sama pada tahun 2020 tu memang saya tekad untuk potong jari lah time tu, sebabnya memang sangat mengganggu bila saya ride. Sekali lagi, seluruh peminat sukan pemotoran dikejutkan dengan pengumuman persaraan Kip dari sukan pemotoran masa tu, Kip. Kenapa Kip ambil keputusan tu? Saya memang time tu saya fikir memang saya nak stop dulu lah race. Saya nak cuba tenang dulu, sebab bila terlalu stres memang nak buat apa tak boleh. Jadi saya ambil setahun rehat. Jadi kemudian kembali beraksi bersama dengan pasukan Bongsu Honda Racing untuk saingan Asia Racing Championship di Super Sport 600cc kan. Pada awalnya nampak macam struggle sikit, dan tahun ni kita nampak Kip macam comeback, menunjukkan satu peningkatan yang sangat mengagumkan. Dan sekarang ini kalau anda semua nak tahu, Kip adalah pendahulu kedudukan keseluruhan bagi kategori Super Sport 600cc. Jadi Kip, semangat yang datang, motivasi, macam mana Kip dapatkan balik semua tu? Awal pusingan tu agak okey, dan saya struggle masa pertengahan season tahun lepas. Jadi saya fikir balik kenapa saya suka untuk saya stay dekat depan. Saya setiap benda yang saya buat, saya akan fikir kenapa saya tak boleh buat, apa yang saya perlu improvekan lagi. Okay Kip, let's say lah Kip champion tahun ni di kejuaraan Asia kan, Super Sport 600cc. Adakah kami semua penonton, peminat-peminat Kip dekat luar sana akan melihat
melihat semula Kip mendaki untuk ke kejuaraan dunia Kip? Memang apa yang saya impikan untuk pergi ke World Supersport lah. Kalau ada peluang untuk saya, ada rezeki untuk saya, memang saya target untuk pergi ke World Supersport kalau saya champion tahun ni. Dengar panjang lebar cerita Kip ni, kami sangat kagum lah dengan Kip. Semangat yang tak putus orang katakan kan. Yelah, orang tak pernah tahu apa yang Kip lalui sebelum ni. Pressure daripada netizen, daripada media, dengan kecederaan yang dialami jauh daripada keluarga, daripada kampung macam Kip katakan tadi kan. Kip, ada tak pesanan dekat adik-adik dekat luar sana tu yang kalau nak jadi the next Khairul Idhampawi? Sebenarnya jadi seorang pelumba bukan benda yang sangat mudah lah, sebabnya kita perlu disiplin dan perlu berdikari lah, sebab ikut time bila training. Kalau nak ikut jalan macam saya start daripada One Minute Race Honda dekat Capri, dan daripada situ banyaklah peluang untuk pergi ke level next level seterusnya, macam kategori Wira dan 125 dan juga 150 dan juga ke Asia. Kita pun sebenarnya dah sampai di penghujung rancangan Kip. Apa-apa pun terima kasih banyak, sebab bukan senang sebenarnya nak dapatkan Kip datang ke sini. Akhirnya setelah beberapa kali ada juga Kip dekat sini, dan ada tak kata-kata akhir untuk peminat-peminat Kip di luar sana? Jangan lupa terus support saya dan juga radia-radia Malaysia yang lain, dan insyaAllah kami akan cuba lakukan yang terbaik untuk Malaysia. Okay Kip, terima kasih banyak. Kami di Capri Adrenaline mengucapkan semoga maju jaya, sebab kami nak juga melihat pelumba Malaysia bergelar juara di kejuaraan Asia, dan teruskan support pelumba-pelumba Malaysia kepada anda semua. Terima kasih kerana menonton. Teruskan bersama kami di Capri Adrenaline untuk episod yang akan datang. Bye.